Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara DJ Syafiq, penerbit rancangan Makarimul Akhlak di Radio IKIM yang saya kasihi. Seterusnya sidang pendengar yang sabang hari, sabang minggu untuk mendapat informasi Islami daripada Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni seperti biasa dalam Makarimul Akhlak, kita bincangkan bagaimana nak meningkatkan kemuliaan akhlak kita dan bagaimana kita nak menjadikan diri kita benar-benar mempunyai watak-watak yang baik, yang terpuji insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada episod pada kali ini saya sengaja nak bincang satu tajuk, lebih kurang orang yang baik. Sebenarnya tajuk ni saya pilih selepas daripada saya hadir pada minggu lepas pembentangan satu kertas kerja di Seminar Zakat Kebangsaan. Seminar Bulan Zakat Kebangsaan Anjuran Jauhar di Hotel Sanwi Putra. Jadi saya ditaklifkan untuk membincangkan satu tajuk, iaitu amal zakat sebagai duta kepada masyarakat. Cumanya pada hari ini, pada malam yang mulia ini, saya nak fokus kepada beberapa anugerah kategori diberikan kepada mereka yang layak untuk dihargai. Antaranya ada seorang sahabat kita daripada Terengganu, seorang mu'alaf yang membuka kedai makan. Tapi menariknya, walaupun dia termasuk dalam asnaf yang patut diberi zakat, tetapi dengan kesungguhan, semangat yang ada membina, akhirnya kedainya maju. Dia selalu beri makan kepada fakir miskin, anak-anak yatim di sekitarnya. Jadi perbuatannya itu sepatutnya menjadi contoh kepada kita semua. Kadang-kadang bila kita tengok mereka ini, yang benarlah disebut khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam iza faquhu. Kebaikan mereka pada zaman jahiliyah juga menjadi kebaikan pada zaman Islam bila wujudnya kefakihan. Mereka faham, mereka tahu. Artinya elemen ilmu disulami dengan kefahaman yang jelas, ketakwaan dan rasa ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menatijahkan satu hasil yang cukup lumayan, iaitu tak kala mereka diberi taufik dan hidayatullah, orang yang ada kesedaran seperti ini, bila mana dia telah merasai dan mengecapi kemanisan iman, dia boleh berubah, dia boleh menjadi jauh lebih baik daripada kita. Sumbangan yang mereka bagi kadang-kadang jauh lebih besar. Semangat yang wujud, yang terpatah dalam jiwa mereka juga besar. Azam yang ada pada mereka cukup tinggi dan kukuh. Itulah gambaran yang saya ingin menyampaikan. Moral story-nya, sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, ialah sebenarnya perubahan-perubahan dalam hidup amat bergantung kepada diri kita sendiri. Amat bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita nak ubah, kita boleh berubah. Tapi kalau kita tak nak berubah, kita pun jadi tak akan berubah. Jadi, apakah sasaran untuk kita berubah? Tambahan pula kita telah bincang berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan bulan Muharram, atau kita kata bulan di mana kita mahu melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Bulan di mana kita mengambil semangat hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita juga melakukan perubahan. Iaitu kita telah ceritakan satu persatu dengan panjang lebar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebagai contoh, macam mana seorang yang dhaif, yang tenggelam daripada hidayatullah, tiba-tiba datang cahaya hidayatullah. Akhirnya seseorang itu memeluk Islam. Akhirnya dia memahami Islam dan sifatnya, pengorbanannya cukup besar. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana nostalgia orang-orang Ansar. Walaupun mereka kemudian Islam daripada sebahagian besar sahabat Muhajirin, tetapi natijah daripada keislaman mereka, mereka sanggup untuk mengorbankan kepentingan, kelebihan apa yang mereka dapatnya. Benarlah firman Allah Ta'ala, wa yusiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah. Mereka itu sanggup berisar walaupun mereka ini perlu. Tapi mereka sanggup isar, mana korban keperluan pada apa yang ada pada mereka. Kalau ini seorang berlaku, bayangkan kalau 2-3 orang. Bayangkan kalau 10-20 orang. Bayangkan kalau 100, 200, 1000, 2000. Tuan-tuan bayangkan di satu tempat, contohnya sebuah kampung ada 2000 penduduk. Tapi orang yang baik ini seorang. Kalau orang baik ni 10, kalau orang baik ni 50 orang, sudah barang pasti orang kampung tersebut, taman tersebut, orang yang susah tak akan susah, orang yang lapar tak akan lapar, orang yang dahaga tak akan dahaga, orang yang dalam keadaan keperluan membeli barangan persekolahan anak-anak merasakan terbela. Jadi memupuk kesedaran seperti ini adalah amat-amat penting. Daripada sini kita faham, tuan-tuan, antara hikmatullah tentang zakat ni, bila Allah mensyariatkan kepada kita tentang zakat dengan pelbagai jenis bentuk zakat, yang fitrah dan yang harta dengan pelbagai cabangannya. Tapi apa yang menariknya bila Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada kita zakat, salah satu daripada maknanya ialah bagaimana kita meletakkan harta itu adalah di bawah daripada hifzun nafs, menjaga jiwa. Artinya, harta yang kita milik, duit yang kita punya, tapi sudah barang pasti ada hak-hak kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada kita kata orang-orang yang berkeperluan. Maka ini nak menggambarkan kepada kita, kalau kita boleh fikir macam itu dan kita rasa macam itu, sifat ihsani, sifat rahman, sifat rahmah, sifat kasih sayang akan subuh. Maknanya, zakat seolah-olah menjadi jambatan antara si kaya dengan si miskin. Seolah-olah orang kaya menyumbangkan apa yang ada dan orang miskin menerima di samping sejumlah doa dilafazkan untuk si kaya. Rasaan ketenangan hati juga berlaku kepada orang-orang miskin di samping rasa penghormatan yang besar kepada orang kaya. Tidakkah ini akan membawa sebuah keseimbangan kehidupan? Artinya, bila wujud doa mendoa, kasih sayang, rahmat merahmati, hubungan yang baik, maka kita telah menyelesaikan hablum minan nas. Saat yang sama, apabila diperkukuhkan hablum minallah, maka tidakkah dia akan menjadi satu masyarakat yang mempunyai impak yang cukup besar, masyarakat yang mempunyai kesedaran yang cukup tinggi, masyarakat yang mana dia terus maju ke hadapan, dia tak toleh ke belakang, tak pandang ke kanan ke kiri, tapi dia membina satu bangsa yang cukup hebat. Sejarah telah membuktikan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sejarah telah membuktikan bagaimana Rasulullah SAW telah membina satu tamadun yang cukup hebat di kota Madinatul Munawwarah. Walaupun tamadun tersebut bermula dengan kecil, dengan hanya beberapa puluh orang, ratus orang, kemudian bergabung akhirnya membentuk satu masyarakat Madani di kota Madinah yang dipancar dengan cahaya ilahi dan petunjuk nabawi. Bagaimana Nabi bukan sekadar membina tamadun madi kebendaan, tapi lebih besar lagi disirami hati-hati dengan takutkan Allah. Diberi kefahaman yang cukup banyak. Diberi kefahaman berkenaan dengan hala tuju kehidupan. Dan matlamat sebenarnya kita sebagai manusia, yang akhirnya natijahnya cukup ranum. Walaupun sebahagiannya tidak dapat dipetik oleh baginda SAW, tapi baginda telah mengasaskan satu gagasan, kesedaran, kefahaman, tamadun insani rabbani. Satu tamadun yang mana berpijak kepada keesaan Tuhan, keimanan kepada Allah, ketakwaan,
selaras dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah sekumpulan daripada penduduk mana-mana tempat, kampung, bandar dan kawasan, mereka ini mempunyai dua sifat yang utama, beriman kepada Allah dan juga bertakwa. Nescaya kami, yakni Allah sendiri, yang akan buka kepada mereka berkat-berkat daripada langit dan bumi. Allah sengaja menyebut dalam bentuk jamak. Apa makna berkat? Maknanya bukan satu keberkatan, tapi banyak keberkatan. Bukan keberkatan dalam bentuk yang terhad, tapi luas. Datang dalam bentuk nakirah, dalam bentuk jamak, memberi makna umum, banyak jenis. Yang kita tak mungkin kita boleh pastikan keberkatan hidup, keberkatan harta, keberkatan keluarga, keberkatan hasil bumi, keberkatan muamalat sesama manusiawi. Jadi banyak sangat pecahan-pecahannya. Inilah yang kita dambakan, tuan-tuan. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita mahu terwujud dalam masyarakat kita ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak. Dan perbincangan kita berkenaan bagaimana seseorang itu boleh menjadi baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang saya kasih sekalian. Seterusnya, bila mana kita tengok, manusia mesti mempunyai satu hala tuju yang jelas. Satu matlamat yang jelas. Siapa pun kita, mungkin kita mempunyai sejumlah matlamat. Tapi matlamat akhir sekali, kalau orang Islam, adalah kembali kepada Tuhan, meraih mardatillah, akhirnya mendapat syurga Allah, sehingga diberi pelbagai limpahan kurniaan kenikmatan. Tapinya, yang jadi masalah, sasaran-sasaran kita hanya dibatasi dalam hak kehidupan dunia, yang hanya 50 tahun, 60, 70, 80, dan amat nadir 90, 100 tahun. Kalau ini yang kita bataskan hanya kepada rumah, kepada kereta, kepada kenderaan, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada isteri, kepada suami, kepada rakan taulang, kepada share partner, kepada macam rakan kongsi, sebagainya, maka di situ hanya sekadar masih berlega dalam bentuk keduniaan, dalam bentuk kehidupan yang tak ubah macam orang-orang lain, tak ubah macam hayawan dan sebagainya, atau mana-mana keperluan manusiawi biasa. Tapi Nabi ajar kepada kita lonjakkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tengok. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Sebahagian ulama menafsirkan dengan makna ilmu, dengan makna hikmah, dengan makna harta, dengan makna isteri dan suami yang saleh atau salihah, dengan makna kelebihan-kelebihan yang dapat ke dalam kehidupan ini. Wa fil akhirati hasanah, dengan makna seseorang itu mendapat syurga Allah, keampunan Allah, kerahmatan Allah, dan pelbagai bentuk nikmat-nikmat. Wakina azaban nar, saat yang sama Allah selamatkan kita daripada api neraka Allah. Jadi kita tengok Nabi unjurkan matlamat ni bukan hanya dibatasi duniawi, sekadar pejam mata, celak mata, sekadar hidup harian, sekadar itu saja. Tapi hendaklah dilonjakkan. Sebab perjalanan kita cukup jauh, tuan-tuan. Seseorang dianggap bahagia tak kala pada akhir noktah hidupnya dapat mengkhatimahkan dengan kalimah La ilaha illallah. Pada saat yang sama, dia buang segala sifat hasad dengki, sifat dendam kesumat, sifat tamak halauba, sifat-sifat yang menjadi kerosakan pada jiwa seseorang, yang akan mengurangi, bahkan boleh menghapuskan pahala-pahala, bahkan mengundang dosa-dosa. Jadi bila keadaan ini sudah terwujud
dengan khatimahnya yang baik, dengan hatinya yang bersih, maka sudah pasti orang ini layak menuju kepada Allah yang dinyatakan hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Seterusnya, kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa Ta'ala taklifkan kepada kita supaya kita menunaikan ibadat zakat. Kerana bila zakat ni, salah satu nikmat yang luar biasa yang jarang diperolehi oleh seseorang, namanya nikmat kepuasan. Ada orang hanya mencapai nikmat kepuasan apabila berlaku pemilikan baginya. Dia dapat motor Harley Davidson, dia dapat motosikal Ducati, dia rasa nikmat. Dia dapat kereta yang baik-baik, BMW, dia dapat kereta Honda Perdana, Honda Accord, dia dapat kereta Audi, dia dapat macam-macam kereta yang hebat-hebat, dia rasa nikmat, dia rasa puas. Dia dapat isteri yang cantik, yang salihah, yang cerdik, yang comel, yang kaya, dia rasa puas hati. Dia dapat suami yang handsome, yang saleh, yang baik, yang bertanggungjawab, dia rasa puas hati. Yang ni kepuasan. Dia dapat anak-anak berjaya, cute, baik, dia rasa puas hati. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kepuasan hati yang paling besar ialah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia. Orang-orang saleh, orang-orang yang baik, dia boleh hulur bantuan. Orang yang terima itu menangis dan mengucapkan kepadanya, "Fajazakumullahu khairal jazak." Maka sudah barang pasti hatinya begitu membuat-buat, merasa begitu kembang dan merasa seronok. Dan dia akan rasa sebuah kepuasan. Inilah kepuasan lebih tinggi daripada kepuasan memiliki kepada pemberian. Kerana konsepnya adalah konsep isar. Konsep ini konsep sedekah. Konsep ini konsep yang cukup hebat. Nabi sendiri sebut, "Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla wabda biman ta'un." Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Mulakan dengan orang yang hampir dengan kamu. Kenapa Nabi cakap macam tu? Maka tak lain tak bukan, ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai isyarat. Antara isyarat yang Nabi SAW cuba nyatakan di sini ialah tak lain tak bukan isyarat yang Nabi nak bagi tahu kepada kita, kita buat apa-apa, kita menjadi pembuat baik, bukan penerima kebaikan. Memang pada asalnya kita nak terima dulu baik, kita nak terima ni. Tapi biar kita jadi orang yang melangkaui, bukan kadar baik pada diri kita, tapi baik pada orang lain. Kita bagi manusia beginilah tuan-tuan. Ada manusia tu, dia jahat. Waktu tak payah kira lah, tak baik. Okey. Ada manusia ni, dia hadia je. Baik untuk diri dia, dia tak kacau orang, dia tak pukul orang, dia hadia. Okey lah tu. Ada orang manusia, dia hanya baik kepada orang yang hampir dengan dia. Keluarga, anak isteri dia. Okey dah tu. Ada orang dia baik dengan keluarga yang lebih besar. Adik-beradik dia, pak saudara, mak saudara, kaum kerabat dia baik. Lagi okey. Ada orang tu, dia baik dengan semua orang. Dia tak kenal warna kulit, dia tak kenal bahasa, dia tak kenal bangsa, dia tak kenal hatta agama. Dan ada orang tu bukan sekadar dengan manusiawi dia baik, tapi dengan hayawan pun dia baik. Dengan kucing, dengan lembu, dengan kambing. Bahkan kadang-kadang dia baik dengan tanaman pun baik. Dengan alam pun baik. Fikih alamnya cukup hebat. Dia interaksi dengan alam. Dia melihat kejadian alam. Di samping untuk menemukan akan hakikat kewujudan Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran banyak sangat ayat supaya memerhatikan alam untuk ma'rifatullah,
untuk mensabitkan keperkasaan, keagungan, kekuasaan Allah Rabb al-Alamin. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Ayat supaya tengok pada unta bagaimana diciptakan, bukit bukau bagaimana ditegakkan, langit bagaimana didirikan, bumi bagaimana dihampakan. Semua sekali itu seolah-olah akan menemukan kepada kita keyakinan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu ada tanda kekuasaan, iaitu tak lain tak bukan Allah lah yang bersifat esa. Kita tengok langit, kita tengok gunung kanang, kita tengok sungai, kita tengok hatta apa-apa pun, kita menemukan akan ma'rifatullah, mengenali Allah. Jadi saya rasa sekali itulah satu pencerahan tazkir ringkas dalam ruangan Makarimul Akhlak pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang seterbaik manusia, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-mutawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi